Pertama, galakan cukai ke atas penerbitan Sekuriti Islam yang termasuk dalam beberapa fasa yang dibacakan oleh Timbalan Menteri baru sekejap tadi. Dan saya juga merasa ada kerisauan di mana bahawa galakan cukai yang diberi kepada penerbitan Sekuriti Islam, termasuk dengan sukuk atau bond jaminan yang berasaskan Islam ini, secara tidak langsung termasuk dalam pakej ataupun dalam usaha kerajaan untuk membangunkan industri perbankan atau produk-produk perbankan yang berlandaskan Islam atau berlandaskan syariah, yang memang sepatutnya kita menjuarai atau kita menjadi peneraju utama dalam industri ini. Memang saya akui banyak penerangan dan jawapan telah diberi dalam Dewan ini maupun di luar Dewan, memberi jaminan yang Malaysia akan muncul sebagai antara peneraju atau pemain utama dalam industri perbankan Islam. Namun setakat ini saya rasa usaha yang kita jalankan dalam bidang ini hanya tertumpu kepada promosi ataupun memberi garapan terhadap peluang ataupun masa depan industri ini. Dalam masa yang sama, saya katakan kita masih gagal untuk menjuarai sebagaimana kita sepatutnya, dan amat malang apabila bidang ini direbut atau dikuasai oleh antara negara yang sama sekali tidak menasabah untuk merebut peluang atau mencuri peluang ini. Saya tak tahu kenapa, mungkin Timbalan Menteri atau kementerian dapat memberikan alasan-alasan atau menghuraikan kenapa fenomena kejadian ini boleh berlaku. Kita tidak dapat tolak yang antara negara yang paling utama dalam menguasai bidang ini adalah negara United Kingdom, dan diikuti oleh Singapura dan juga Hong Kong. Dan saya dipahamkan negara China akan muncul sebagai antara negara yang dapat menguasai dan memonopoli produk-produk perbankan yang berasaskan Islam atau produk-produk yang berasaskan syariah, terutama dalam bentuk penerbitan security dan sukuk yang berasaskan syariah. Saya tidak dapat memahami kenapakah kita dilihat terlalu ketinggalan, sekurang-kurangnya berbanding dengan negara jiran Singapura yang dilihat lebih jauh agresif merebut peluang ini. Dan walaupun pada sesi yang lepas kita telah membentangkan 7 pindahan rang undang-undang yang menyentuh tentang kedudukan perniagaan atau perdagangan atau sistem kewangan luar pesisir Labuan, sehingga pada hari ini kita tidak dapat menerima maklumat daripada kementerian bahawa adanya dengan langkah serta-merta kerajaan pada tahun lepas, apakah natijah atau hasil yang dibawa daripada pindaan ataupun tujuan untuk memberi ruang yang lebih luas kepada kedudukan Labuan sebagai tapak untuk industri security atau perdagangan kewangan berbentuk Islam ini. Sikit, Atau yang betul. Terima kasih. Saya ingin bertanya Indah Mahkota, adakah Indah Mahkota ingin bertanya Menteri berkenaan dengan produk Islamic produk ini, walaupun kita di antara pioneer yang memperkenalkan produk-produk Islamic ini dalam Islam banking,
tetapi nampaknya Hong Kong, United Kingdom, Singapura dan mutakhir ini China nampaknya makin dekat dengan kita. Adakah ini kerana kerajaan sendiri tidak begitu yang pertama tidak begitu confident tentang bahawa produk ini mempunyai masa depan yang baik, yang cerah. Yang keduanya tidak ada fokus yang jitu. Maknanya sementara kita nak produk Islamic produk diperkenalkan, tetapi kita juga memberikan ruang yang tidak seluas-luasnya supaya produk ini dipelajari oleh pelajar-pelajar kita, kerana kita mempunyai universiti yang banyak, dan ini harus menjadi produk kita yang utama, kerana dunia telah pun mengiktiraf dan berlumba-lumba untuk gunakan produk ini, dan kita pioneer tiba-tiba duduk ke belakang. Saya ingin mengatakan, adakah kerajaan tidak bersungguh-sungguh untuk perkemaskan produk ini dan untuk diturunkan ilmunya kepada pelajar-pelajar universiti kita, agar apabila mereka graduate nanti, mereka akan diiktiraf oleh dunia sebagai orang-orang yang layak untuk mengendalikan produk-produk ini. Fokusnya tidak ada. Sejukah Yang Mohd Indra Purna? Rugi kita apabila isu fokus ini diketahui umum, kerana selama hari ini kita nak tunjukkan bahawa kita sebagai peneraju, dan saya rasa kedudukan kita sebagai status kita sebagai antara negara yang membawa inisiatif kepada pembangunan industri yang berasaskan perbankan Islam atau produk-produk perbankan Islam ini, kita memang tidak dapat nafikan kita antara peneraju yang asas. Dan memang peneraju ataupun yang awal atau yang pioneer yang membawakan perkembangan ini memang akan menjadi mengalami nasib malang apabila tidak berjaya menguasai ataupun menerajui bidang yang kita bawa inisiatif ini. Kita ada kedudukan yang cukup istimewa. Governor Bank Negara kita dinamakan atau dinobatkan sebagai antara yang terbaik, governor terbaik di kawasan Asia atau Asia Pasifik, di antara yang terbaik dinamakan. Dan beliau juga antara orang yang pakar dalam membawakan isu-isu yang berkaitan dengan produk-produk yang berasaskan syariah ataupun berasaskan Islam ini, disokong oleh beberapa personality yang lain. Dan saya juga melihat seperti yang dikatakan oleh Sungai Petani, saya setuju, kerana tidak logik atau tidak ada satu alasan yang menasabah untuk kita berikan. Kita yang mengasaskan, kita yang memberi inisiatif, akhirnya kita ketinggalan. Ini tak logik sama sekali. Jadi saya rasa ini adalah tanggungjawab kementerian untuk memberi apakah alasan-alasan yang menasabah kepada kedudukan itu. Saya lihat juga Datuk Yang Dipertua, keputusan kerajaan untuk membenarkan ataupun memberi kebenaran kepada dana awam seperti kumpulan wang simpanan pekerja untuk memperbesarkan peratus pelaburan luar mereka, itu daripada 6% dana yang dibolehkan dilabur di luar negara kepada 20%, kenaikan sebanyak 14% yang dikatakan sebagai dana pelaburan sektor portfolio asing yang dibentangkan pada Dewan ini baru-baru ini oleh Menteri Kewangan, juga membawa satu persoalan yang merusingkan ramai orang. Kenapa kerajaan sanggup membesarkan bidang pelaburan yang khusus menjadikan dana atau membolehkan dana EPF itu dilaburkan ke luar negara, sedangkan sekiranya kita memberi tumpuan kepada membangunkan sektor perbankan yang berasaskan syariah dan Islam ini, barangkali kita ada banyak lagi pilihan lain selain dari kita memberi gambaran bahawa kita lebih
mementingkan pelaburan yang berbentuk pelaburan luar yang berpolio antarabangsa, yang mungkin kita tidak dapat tahu dengan tepat di manakah bidang ataupun di manakah destinasi ataupun bidang-bidang pelaburan ini nak dibuat atau dirancang nak dibuat oleh pihak EPF. Adakah ini semata-mata untuk menunjukkan bahawa kerajaan memberi kuasa untuk mempergunakan dana awam EPF ini untuk dilaburkan ke luar negara, oleh kerana pelaburan di luar negara bukanlah pelaburan yang dapat diteliti dengan jelas sekiranya kita tidak ada spektra-spektra yang nyata. Kita hanya melihat keputusan kerajaan saja melabur 6% kepada 20%, kenaikan 14%. Datuk Yang Di-Pertua melibatkan tambahan 70 bilion ringgit wang EPF yang sengaja diletakkan dalam portfolio asing untuk dibolehkan dilabur ke luar negara. Apa kata kerajaan mengumumkan bahawa daripada kita mengizinkan 70 bilion wang EPF dilabur ke luar negara, kita pindah balik menggunakan 70 bilion wang atau dana EPF ini untuk dilaburkan dalam sektor domestik semula untuk merancakkan pembangunan ataupun industri tempatan dalam bidang apa sekalipun. Saya rasa antara risiko yang dihadapi oleh EPF, pelaburan di dalam negara berbanding dengan pelaburan luar negara, saya rasa risikonya lebih kecil dan lebih manageable kalau dilaburkan atau digunakan dalam negara. Tetapi kerajaan telah pun membuat keputusan dan persetujuan telah dicapai membenarkan EPF ataupun penggunaan dana EPF untuk dilaburkan setinggi 70 bilion ke luar negara. Saya ingin menyebut bahawa sebahagian besar daripada para pekerja di dalam negara kita sedang menghadapi saat yang agak getir berbanding pada tahun-tahun sebelum pada ini. Iklan-iklan TV juga menunjukkan dengan jelas bahawa pekerja bersungut bahawa tiada kenaikan dalam pendapatan. Yang Muhammad, panjang lagi Muhammad. Kita ada limit masa. Yang Muhammad, saya tahu masa Yang Muhammad. Jangan bagi tahu saya masa. 5 minit tuan-tuan. Saya menyeru kepada pihak EPF, sekiranya pun keputusan ini telah dibuat dan telah ada destinasi-destinasi pelaburan yang telah ditentukan, portfolio ni untuk tujuan ini, 70 bilion ringgit wang pekerja rakyat Malaysia bukanlah satu jumlah yang sedikit, dan kita tidak mahu pengalaman pelaburan luar negara diberi jawapan atau diberi ulasan bahawa berlakunya kerugian disebabkan oleh berlakunya kejatuhan dalam nilai atau kadar pertukaran asing. Ini adalah di antara jawapan-jawapan yang biasa diberikan apabila sesuatu pelaburan itu mengalami kerugian yang tidak dapat ditutup atau tidak dapat dipulihkan, maka antara itulah jawapan yang biasa diberikan. Dan saya juga ingin menyatakan harapan kita tidak mahu dengar yang pelaburan sebanyak 70 bilion ringgit yang dibenarkan itu akan ditujukan kepada bidang-bidang pelaburan yang sangat meragukan